Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang a'malul haji, yakni wajib haji. Pertama sekali, nama saya Dina Mukhriz bin Hairul Azli, nombor metrik 1914112. Baiklah, wajib haji yang pertama adalah ihram minal miqat, yakni يجب على الحاج إذا أراد أن يدخل في الحج أن يحرم به في ميقاته. Yakni jemaah haji yang mahu memulakan amalan haji wajib berihram di miqatnya, yakni sawa az-zaman wa makani, yakni sama ada miqat zamani ataupun miqat makani. Wajib haji yang seterusnya adalah mabit bil Muzdalifah, yakni bermalam di Muzdalifah. Apabila jemaah haji beredar dari Arafah selepas tenggelamnya matahari, wasala ila Muzdalifah, yakni sampai di Muzdalifah, wajib alaihi mabit fihi, dan wajib ke atasnya untuk bermalam di situ, bihaitsu yabqi hunak ila ma ba'da muntasaf al-lail, yakni dia hendaklah berada di situ sehingga selepas pertengahan malam. Wajib haji yang seterusnya adalah ramyul jamrah, yakni melontar jamrah. Selepas jemaah haji berada dari Arafah kemudian bermalam di Muzdalifah, yajibu 'alal haji an yatajahu ila jamratul aqabah, yakni mereka wajib menuju ke jamratul aqabah, yakni wahia fi akhir mimma yali Mekah, yakni berada di hujung Mina di sebelah arah Mekah. Yang kedua, yang seterusnya adalah an yarmi tilka jamratul bisabti hasayan, bihaitsu taqa 'ala hasah fi kulli fil makan hadada laha, yakni hendaklah meronta jamrah tersebut dengan 7 anak batu. Setiap anak batu hendaklah jatuh di tempat yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah yadkhulu waqta hadzal ramy ba'da mutasaf lailatul 'aid, yakni melontar jamrah ialah selepas tengah malam raya dan berterusan sehingga tenggelam matahari pada hari raya, yakni 10 Zulhijjah, yang juga dikenali sebagai hari nahar, yakni hari sembelihan. Ya, wajib haji yang keempat adalah mabit bimina lailati at-tasyrik, yakni bermalam di Mina pada 2 malam hari tasyrik. Tidak cukup bagi jemaah haji dengan hanya melontar jamrah pada ketiga-tiga hari tasyrik itu, kemudian balik ke Mekah dan bermalam di sana. Malah mereka juga yajibu alaihi an yubitu bimina lailatil yaumil awal wa yaumil thani min ayyami tasyrik bihaitsu yumdi mu'azzam lailata fiha, yakni mereka wajib bermalam di Mina 2 malam, iaitu malam pertama dan malam kedua hari tasyrik. Mereka hendaklah berada di sana pada kebanyakan malam. Kemudian poin yang kedua adalah amma lailatul yaumul tsalits faqad rakhasallahu laha ma'adama al-mabit fiha bi syarti ay tagharrab alaihi syamsi wa huwa la yazalu min Mina, yakni bagi malam ketiga Allah memberikan keringanan kepada mereka yang tidak bermalam di Mina dengan syarat mereka keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Dan poin seterusnya adalah fa inna gharib qabla an yunfarru minha wajaba alaihi mabit tilka al-lailatil aidan, yakni sekiranya mereka telah matahari telah tenggelam sedangkan mereka belum keluar, mereka wajib bermalam di sana pada malam tersebut dan melontar jamrah pada hari ketiga. Wajib haji yang kelima adalah tawaf wada'. Sekiranya seseorang itu telah menyempurnakan ibadat hajinya dan selesai semua amalannya dan dihendak keluar daripada Mekah, dia wajibu alaihi ay yatufu bil Ka'bah tawaful wada', yakni wajib ke atasnya untuk bertawaf wada' di Kaabah. Dan ini adalah berdasarkan pendapat yang sahih. Apabila seseorang itu dah selesai bertawaf tawaf wada' dilakukan, dia tidak boleh lagi tinggal di Mekah selepas itu, dan dia hendaklah segera beredar daripada situ. Sekiranya seseorang itu dia masih berada dalam kawasan Mekah itu dan tanpa keperluan yang tidak ada kaitan dengan pemusafiran, macam contoh dia menziarahi orang sakit ataupun membeli barang, dia wajib mengulangi tawaf tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اسمي محمد أفي أيمن بأحمر الزيدي. الآن سأشارك معكم عن الموضوع الميقات الزماني والمكاني. طيب، المواقيت هو جمع ميقات وينقسم إلى اثنين، يعني ميقات زماني وميقات مكاني. Mawaqit adalah jamak bagi miqat yang terbagi kepada dua, iaitu miqat zamani dan juga miqat makani. Miqat zamani adalah ketentuan masa, manakala miqat makani adalah ketentuan tempat. Al-miqat zamani wa fayuqsadu bihi al-futrah az-zamaniyah allati yusihhu an yaqa'a fiha al-ihram fil hajj. Miqat zamani ialah tempoh tertentu yang sah dilakukan ketika ihram haji. Manakala al-miqat al-makani wa fayuqsadu bihi al-hududul makaniyah allati yajibu an la yatajawazaha qasidul hajj illa wa huwa muhrim. Yani al-miqat makani ni pula ialah sepadan tempat yang tidak boleh dilangkaui oleh jemaah haji kecuali di dalam keadaan berihram. Jadi perbezaan antara al-miqat zamani ni dan juga al-miqat makani ialah al-miqat zamani iaitu waktu kita menunaikan niat, manakala al-miqat makani iaitu tempat kita menunaikan niat. Al-miqat az-zamani huwa ibaratu 'an syahru Syawal wa dhil qa'datu wal ashr al-awwal min dhil hijjah. فهذه المدة الزمنية هي الفترة المفتوحة للإحرام بالحج، أي فلا نوى الحج حج قبل ذلك لم تصح نيته ولم يصح إحرامه، وهو معنى قوله عز وجل في سورة البقرة في آية 197، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات Sadaqallahul Azim. Jadi al-miqat zamani iaitu al-miqat zamani bagi haji ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 awal Zulhijjah. Tempoh masa ini ialah tempoh yang terbuka untuk berihram haji. Jadi jika jemaah haji yang berniat sebelum itu, sebelum tarikh yang ditetapkan, tidak sah niatnya dan tidak sah ihramnya. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Azza wa Jal, iaitu musim haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Surah Al-Baqarah ayat 197. Jadi secara amnya miqat zaman ini ialah merupakan salah satu perkara yang wajib haji dan umrah, iaitu berniat ihram. Kiranya kalau kita berniat sebelum daripada tarikh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira terbatal niat haji kita dan juga ihram kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nur Iman bin Muhammad Zainal Abidin. Hari ini saya akan menerangkan tentang miqat al-makani. Apa itu miqat makani? Ia adalah sempadan yang mengelilingi tanah haram suci Mekah daripada pelbagai arah. Ia telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang datang ke Mekah dari negeri yang jauh. Apabila sampai ke tempat tersebut, mereka wajib memulakan ihramnya ataupun memasang niat. Jadi ini diguna pakai untuk bagi orang yang mahu mengerjakan umrah ataupun haji. Zulkhulaifah miqat lil mutawajjih min al-Madinatil Munawwarah, وهو ما يسمى الآن بعبير علي رضي الله عنه، ويندب أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. Zulkhulaifah ialah miqat bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Munawwarah. Tempat ini dinamakan pada hari ini sebagai Abir Ali. Jadi disunatkan untuk berihram di masjid yang Rasulullah SAW pernah berihram di situ. Kedua ialah Al-Juhfah miqat lil mutawajjih min asy-Syam wa Masr wal Maghrib, بحيث يجب عليه أن يحرم إذا وصل هذا المكان بعينه أو إذا وصل إلى ما يسامة عن يساره أو يمينه.
Jadi Jufa ialah miqat bagi orang yang datang dari Syam, Mesir dan Maghrib ataupun Barat lah. Wajib bagi mereka untuk berihram apabila sampai di tempat ini ataupun apabila sampai di tempat yang bersebelahannya, iaitu selari dengannya, kanan ataupun kirinya. Kemudian Yalamlam, miqat lil mutawajjih min Tihamatil Yaman, miqat bagi orang-orang yang datang dari Tihamah, Yaman. Kemudian Qarnun, miqat lil mutawajjih min Najdil Hijaz wa Najdil Yaman. Jadi miqat bagi orang-orang yang datang dari Najd di Hijaz dan Najd di Yaman. Kemudian yang terakhir Zatu Arkin lil mutawajjih min jihatil Masyriq kal Iraq wal Khalij wa nahwi, bihaythu yajibu alayhi an yuharrim min al makan zati أو المكان الذي يسامة إذا لم يصل طريقه إليه مباشرة. Zatu Irkin ialah miqat bagi orang-orang yang datang dari arah timur seperti Iraq, negara Teluk dan seumpamanya. Mereka wajib berihram di Zatu Irkin ataupun tempat yang selari dengannya apabila jalan yang mereka lalui tidak melalui tempat tersebut secara langsung. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Hazim bin Azizuki, nombor metrik 1914118. Di sini saya akan menerangkan al-miqat al-makani yang bermaksud ketentuan tempat. Okey, seterusnya. Ada orang yang rumahnya berada lebih dekat dengan Mekah, maka waktunya adalah rumahnya di mana dia berada, dan dia juga dilarang untuk memulakan perjalanannya. Orang-orang Mekah juga dia termasuk dalam peraturan ini, dan mereka kehilangan rumah mereka di dalam Mekah. Seterusnya, waktu ini dianggap sebagai waktu untuk jemaah haji dan haji asalkan datang dari luar Masjidil Haram. Jadi umrah dia sah. Dan sebenarnya dan bukti kewajipan tersebut adalah bahawa Nabi SAW mengirim Aisyah seperti dalam hadis sahih setelah melakukan ziarah ke Al-Tana'im yang merupakan tempat di luar batas Masjidil Haram. Jadi dia menunaikan umrah dari sana. Sekian, itu saja yang saya terangkan. Assalamualaikum. الآن سأشارك معكم عن الموضوع الأعمال السنة عند الحج، yaitu amalan sunat ketika haji. طيب. Awalan, as-sunnah inda al-ihram, yaitu sunat ketika ihram. Antaranya ialah yang pertama, ikhtisal sunnah al-ihram, yaitu mandi sunat ihram. Syadzaba zufur, yaitu memotong kuku. Labis al-ihram al-abyad, memakai pakaian ihram yang putih. As-salatu sunnah ihram, iaitu solat sunnah ihram. Wa iqra' talbiyah ba'da niyah al-hajj, iaitu melaungkan atau mengucap talbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik, selepas niat haji. Summa as-sunnah inda wukuf, iaitu sunat ketika wukuf. Antaranya ialah yang pertama, solat jamaah, iaitu solat jemaah. Ad-du'a, doa. Iqra' al-Quran, membaca Quran. Iqra' talbiyah, iaitu melaungkan talbiyah. Wa as-salatu sunat, iaitu solat sunat wukuf. Baik. Seterusnya adalah as-sunnah inda tawaf, iaitu sunat ketika tawaf. Antaranya ialah yang pertama, tafa bil Ka'bah aw haulaha sab'ah marrat, iaitu tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Thumma zakarallah wa du'a, iaitu zikir kepada Allah dan berdoa. Al-mashi bisur'ah inda tawaf, iaitu berjalan secara cepat atau berjalan secara anak-anak ketika tawaf. Wa salatu sunat tawaf, iaitu solat sunat tawaf. Wa akhiran, yakni as-sunnah inda sa'i, iaitu sunat ketika sa'i. Antaranya ialah ikhraj ila makan as-sa'i bil marur min babus safa, iaitu keluar daripada tempat sa'i dengan melalui
pintu As-Safa wa tasluk akamah As-Safa wal Marwah wa du'ah, iaitu mendaki bukit As-Safa wa Marwah dan berdoa di sana. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Haikal bin Muhammad Razi akan sambung pembentangan di bawah tajuk kecil, yakni Al-Ikhlalu bil Haji, iaitu kecacatan pada haji. Al-Ikhlalu bil Haji yakunu li asbab iddah, di mana kecacatan haji berlaku kerana beberapa sebab. Yakni yang pertama, as-sababul awal tarka ma'murun bihi adhina syari' lil haji bitarkihi bi syartil fidyah, iaitu meninggalkan perkara yang diperintahkan walaupun dalam masa yang sama syarak mengizinkan atau membenarkan jemaah haji itu meninggalkannya bisyartil fidyah, dengan syarat dia perlu membayar fidyah. Baiklah, seterusnya wa hadha sababu mahsurun fi an yahujja mutamatti'an aw qarinan, di mana sebab yang pertama ini dia terhad di dalam haji tamattu' ataupun qiran. Seperti mana kita tahu terdapat 3 jenis haji, yakni haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Fa innal ma'muriyata fil asli innama huwa al-ifradu fi madhhab Syafi'i. Berdasarkan mazhab Syafi'i, hukum asal yang diperintahkan ialah haji ifrad, walakin la mani' min an yuhrima mutamatti'an aw qarinan. Akan tetapi tidak dilarang untuk berihram tamattu' ataupun qiran, tapi dengan syarat, yakni bisyarti an yadhbaha liqa'a dhalika hadyan wa huwa syatun mimma tujzi'a bihi al-udhiyah, iaitu syaratnya menyembelih seekor kambing yang boleh dibuat korban. Fa illam yajidi syah, jika tidak didapati seekor kambing aw thamanuha, atau harganya, shoma thalathatu ayyamin fil hajj, dia perlu berpuasa selama 3 hari sewaktu haji, wa sab'atin idza raja'a, dan 7 hari apabila dia pulang. Seterusnya, as-sababu tsani, yakni taraka wajibun minal wajibatil khamsah allati sabaqa dhukruha, iaitu meninggalkan salah satu atau mana-mana kewajipan yang telah disebutkan dalam wajib haji. Dan apabila seorang berbuat demikian, maka dia telah mencacatkan haji. Jadi dia hendaklah menampung kecacatan yang dia lakukan itu dengan berbuat perkara berikut, seperti ayyadhbaha syatun in tayassara lahu dhalik, dia perlu menyembelih seekor kambing jika dia mampu. Dan menurut pendapat Al-Asah, jika dia tidak berkemampuan untuk berbuat demikian, maka dia perlulah berpuasa selama 3 hari sewaktu haji, wasab'atin idza raja'a ila ahli, dan berpuasa 7 hari apabila dia pulang kepada ahli keluarganya. Baiklah, seterusnya as-sababu tsalis, yakni tarka ruknin min arkanil hajj wa huwa imma an yakuna al-wuquf bi Arafah aw ghairihi, yakni meninggalkan salah satu atau mana-mana rukun haji, sama ada yang meninggalkan wukuf di Arafah ataupun rukun-rukun haji yang lain. Fal awal wa huwa tarkul wukuf bi Arafah yatarattabu alaihi wujubu ma yali, yakni yang pertama, meninggalkan wukuf di Arafah mengakibatkan seseorang itu wajib melakukan perkara berikut. Baiklah, yang pertama, yakni dhabhu damin kadamil mutamatti' aw as-siyam illam yatayassarid dam, yakni dia perlu menyembelih dam seperti dam tamattu', ataupun dia perlu berpuasa sekiranya dia tidak mampu untuk mendapatkan dam tersebut. Seterusnya, yang kedua, yakni tahallul dari umrah, yakni bi ayya'mala a'mal al-umrati thumma yatahallal. Ini bermakna dia hendaklah melaksanakan amalan umrah kemudian bertahallul, walau bagaimanapun umrah yang dilaksanakan itu tidak menggugurkan kewajipan. Baiklah, yang ketiga, yakni qada'u hadzal hajj, iaitu mengqada' haji, sama ada dia berihram untuk melakukan haji fardu ataupun haji sunat. Dan qada' tersebut hendaklah dilakukan segera pada tahun berikutnya, yakni pada tahun hadapan, pada bulan-bulan haji. Wala yajuz at-ta'khir anha, dan tidak seharusnya dia melewatkan qada' tersebut illa li'udhrin, kecuali jika terdapat apa-apa keuzuran. ولا فرق في هذا بين أن يترك الوقوف بعرفة بعذر كالنوم والنسيان ونحو ذلك أو بغير عذر, di mana dalam masalah ini hukumnya tetap sama ada dia meninggalkan wukuf di Arafah itu atas keuzuran seperti tidur ataupun terlupa atau selainnya, ataupun tanpa sebarang keuzuran, hukumnya tetap sama. Fathani, yakni wahwa taraku wahidan min al-arkani, yakni yang kedua dia meninggalkan salah satu rukun haji yang lain, iaitu seperti dia meninggalkan tawaf, ifadah dan sa'i ataupun bercukur. فهذه لا مدخل للجبران فيها ولا يرتفع الإخلال إلا يفعل المتروك نفسه, yakni
Kesalahan ini tidak boleh ditebus dan tidak akan terangkat kecacatan pada haji tersebut kecuali dengan dia melaksanakan balik rukun yang ditinggalkan itu. Fayabqal haji mu'laqan, yakni haji yang dilakukan itu terus tergantung, tidak selesai. Hatta yatadaraka mahma tatawul zaman wa madal waqti, sehinggalah dia melaksanakan rukun yang ditinggalkan itu walau bagaimana lama pun masa yang diambil dan berlalunya waktu. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Mu'ismi Ghazali wa raqmu talibi wa hayati السهوة 4 وإن شاء الله اليوم سأتكلم وسأتحدث معكم عن إخلال بالحج، يعني اتصالي ما شرك هيكل قبل حج معكم، ألا وهو السبب الرابع يعني ارتكاب شيء من محرمات الإحرام، يعني ارتكاب mencabuli ataupun melakukan syai' sesuatu min muharramatul ihram, daripada perkara yang dilarang sewaktu berihram. Maka di sini iqasama ila salasati aqsam, terbagi kepada 3 bahagian. Fal awwal in kana al muharram allazi irtakabahu halqa lisya'rin qalman li azafir libsan li mukhit tatyiban sitran li ra'si am mubasharatan fi ma duna jima', yani sekiranya perkara yang dilakukan si pelaku itu ialah memotong rambut ataupun mengetip kuku, memakai pakaian yang berjahit, berwangi-wangian, ataupun menutup kepala, ataupun melakukan muqaddimah jima', bukannya berjima' namun perkara-perkara sebelum berjima' seperti bercumbu-cumbuan dan sebagainya. Fawajib alaihi wahid min al-umur at-taliyah, maka diwajibkan baginya salah satu daripada perkara yang berikut, yakni ada unsur takhir, boleh pilih, bukannya fidyah tertib seperti mana ketiga-tiga sebab sebelum ini yang Haikal terangkan. Yakni pertama sekali zabhu syah mimma tujzi bihi al-adhiyah, menyembelih syah kambing ataupun kambing biri-biri betina daripada apa yang dibolehkan dengannya melakukan korban. Maksudnya secara terjemahan yang mudahnya ialah menyembelih kambing ataupun kambing biri-biri yang termasuk dari dalam kalangan haiwan-haiwan yang dibenarkan untuk berkorban. Keduanya ialah it'amu sitatu masakin, kullu masakin ma yusawi nisfu sa'in, memberi makan 6 orang miskin di mana setiap seorang akan mendapat sebanyak separuh gantang, ataupun berpuasa selama 3 hari, maka dia boleh pilih. Namun begitu, syarat ini hanya akan berlaku sekiranya beliau memotong kuku ataupun memotong rambut 3 atau lebih. Sekiranya kurang 1, maka 1 cupak makanan, ataupun sekiranya hanya 2 saja, 2 helai ataupun 2 kuku, maka 2 cupak makanan. Baik, sanian in kana al-muharram allazi irtakabahu al-hajj jima'an, sekiranya perkara yang dilakukannya itu ialah jima', wajib ay yazbaha badanah, wajib baginya untuk menyembelih badanah. Badanah ni ialah unta yang digemukkan, dia bukan sekadar ibil ataupun naqah, tetapi ianya badanah, yakni unta yang digemukkan. Fa illam yajid, sekiranya tidak jumpa qimatul badanah darahin, maka perlulah dia menilai daripada qimah ni, qawamah ni, menilai unta tadi itu dengan harga dirham darahim, jamak taksir bagi dirham. Wa ta'mirul qimati bi si'in Makkah, dan perlulah ia mengikut nilai harga Mekah, bukannya sesuka hatinya ikut mana yang paling murah. Contohnya di Maghribi, contohnya tidak, perlu mengikut harga Mekah. Wa qimati darahim ta'am yatasaddaq bih, dan nilaikan harga dirham itu kepada makanan yang untuk disedekahkan makanan itu dengan ta'am itu tadi, bihi kembali kepada ta'am itu tadi. Fa illam yajid qimatil badanah aidan, sekiranya tidak jumpa juga nilai unta tadi, maka qadra ta'am amdadan, maka perlulah dia mengkadarkan makanan itu dengan cupak. Amdad jamak bagi mad, amdadan hal, maka wal madu mil'u hafnah, dan mad itu cupak itu memenuhi hafnah, secupak an kulli madin yauman, yakni berpuasa bagi setiap cupak itu 1 hari. Kalau 6 cupak maka 6 hari. Fal akhir salisan amma in kana muharram al istiyadan fayanzur, sekiranya yang dilakukan itu ialah memburu istiyad daripada sajada, istiyad iftial pean, maka perburuan, maka sekiranya yang dilakukan itu adalah perburuan, maka lihat kepada 4 perkara, terbagi di sini 4 perkara. Maka yang pertama sekali, laulahu mislu fil an'am, jika ada seumpamanya dari haiwan ternakan, fawajaba zabuha misluhu minal an'am, maka wajib menyembelih seumpamanya dari kalangan haiwan ternakan.
Contohnya fa fi saydin na'amah badanah, dalam memburu burung unta maka perlu menyembelih unta. Wa fi baqri wahshi wa himaruhu baqarah, begitulah juga yang lainnya, wa fil ghazl anz ila akhir. طيب فالثاني إن كان الحيوان لا نقل فيه عن الصحابة وجهل المماثل له من الأنعام, sekiranya haiwan itu tidak disebutkan pun daripada kalangan sahabat, maksudnya sahabat tidak sebut berkenaan dengan haiwan itu, wajuhil mumasil, dan tidak diketahui haiwan yang seumpama dengannya, wajib rujuk fi zalik ila qarar yang lain min zawil khubrah, maka diwajibkan rujuk ke perkara ini kepada keputusan dua orang yang adil yang pakar dalam bidang ini. Nuqtatus salis, amma idza kana al-hayawan mimma la musiru lahu, sekiranya haiwan itu bukan daripada yang menyerupainya, yang maksudnya tidak ada yang seumpamanya, fayajibu ikhrajul qimah 'inda izin, maka perlulah dia mengeluarkan nilaian harga haiwan itu pada waktu itu, wa tasadduq biha 'alal fuqara, dan menyedekahkannya kepada golongan fakir miskin, wa yarji'u fi tahdid al-qimah ila al-qarar ya'dil min zawil khubrah, maka perlu merujuk dalam tahdid al-qimah, tahdid penentuan al-qimah nilai, kepada keputusan dua orang yang adil yang pakar dalam bidang ini. Dan yang akhir sekali, al-akhir wa laysa akhiran, يستثنى من ذلك كله الحمام ونحوه مما يحضر ففي الواحد شح من ضأن أو معز, terkecualilah daripada ketiga-tiga hukuman tadi ataupun perkara yang perlu dilakukan sebagai jibral ikhlal, tebusan bagi ikhlal. Apakah ia? Haiwan itu ialah al-hammam, merpati, dan seumpama dengannya, wa nahwuhu mimma yahdar, yang berkukur. Fafil wahid syah, maka pada setiap satunya seekor kambing betina atau kambing beri-beri betina, min dha'nin aw ma'zin, dari kalangan dha' atau ma'zin. Baik, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa syukran ala husni istimaikum wa musyahadatikum.